Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Basri, saya adalah seorang Islamic Life Planner. Anda boleh hubungi saya di nombor WhatsApp saya 0184640701. So hari ini kita nak belajar sikit tentang bukan proses lah, apa maksud refinance, remortgage, top up dan cashback. Okey, dalam hartanah ini yang kita namakan sebagai financing. So mortgage tu memang kita tahu dia adalah pinjaman perumahan, tapi kalau kita sebut refinance, dia adalah daripada bank A tukar ke bank B. Ini refinance. Ataupun LPPSA tukar kepada bank. Itu refinance. Ini baru refinance. Kalau kata bank A kepada bank A, itu bukan refinance. Apa yang jadi persoalan ialah kalau kata dulu dia beli rumah 300k, lepas 15 tahun dia tinggal katalah 200k. So bila dia refinance, dulu dia bayar bulanan 1500. Sekarang bila dia 200, mungkin dia bayar 900 lebih kan. So dia dah jimat 600 dekat nak bayar rumah. Tapi kita juga boleh cash out. Refinance untuk cash out. So berdasarkan apa? Dulu rumah dia 300k. So sekarang market value dah naik 500k. So sebab bank dia akan kira by 90% market value. So dia boleh buat 450k. 450k. So tolak balik baki hutang 200k. Sepatutnya dia dapat di tangan 250k lah. Kan cash out. Tetapi bank dia takkan bagi cash out macam ni kan. Dia akan kira DSR. DSR ni Debt Service Ratio lah. Maknanya kalau kata kita ada hutang, dia akan kira DSR based on 10 year personal loan capability. Maknanya kita mampu tak bayar. Kalau kita dalam ni personal loan ni 10 year ni kita mampu bayar. Kalau mampu bayar, kita akan dapat full. Kalau tak mampu bayar, dia tak dapat full lah. So mungkin 90% jadi 80%. Mungkin 70%. Tapi bukan bermakna kita bayar 10 tahun cash out ni, kita akan ikut tenure loan rumah juga. So kenapa pentingnya DSR tu untuk kita clear sebelum kita buat refinance, supaya kita boleh naikkan tinggi ke 90% ni. Kalau kata you hutang banyak, sana you jadi buat baki pun sudah cukup. So tak perlu cash out lah. Tapi kalau you punya hutang banyak, you nak settle, you kena pastikan lah you settle dulu hutang-hutang kecil. So baru you boleh cash out maximum. Itu refinance lah. Kalau remortgage, dia benda mudah. Remortgage ni apabila rumah dah settle bayar, rumah dah kosong, tak ada hutang. Jadi bila you remortgage, automatic you akan dapat new loan lah. New loan 90%. Dia tak adalah kira macam DSR ni. Tapi DSR akan ada untuk loan rumah lah. Maksimum dia boleh dapat tak? Kan kalau DSR tinggi pun tak boleh dapat juga. So kena faham. Lepas tu you ada top up. Loan top up ni bila you dulu bank A ke bank A jugalah. Kan dulu rate katalah 5%, sekarang rate 2.85%. Contoh. So you boleh buat, tapi dia DSR dia sama juga. Kan dia akan kira 10 tahun personal loan. DSR you boleh mampu tak? So whether you dapat 90%, kalau nak cash out lah kan. Cuma bila you cash out, dalam sikris maklumat dia akan tulis sebagai personal loan. So kalau kata next you nak pergi bank lain, dia akan jadi masalah lah kalau you nak refinance, sebab dah keluar perkataan personal loan. Personal loan ni adalah top up kan. Top up tu. Jadi dalam sikris dia keluar maklumat tu, padahal dia bukan personal loan. You tetap bayar tenure dia 30 tahun. Itu tujuan dia. Tapi kena faham lah kan. Jadi yang satu lagi ialah cashback. Selalu orang beli pada rumah pemaju bagi 30% kan cashback. Ini pun adalah kan. Tapi yang
Selalu orang tak tahu cashback. Cashback dari subsale. Ini pun boleh juga. Subsale ni bukan dari pemaju. Cuma owner tu dia terdesak nak jual. Mungkin rumah dia 500k tapi dia dah 2 tahun tak terjual-jual. Dan dia rasa dia hanya perlu 250 je. So ada lagi 250k. Ini you boleh bincang dengan owner untuk dapatkan cashback. So kalau kata rumah 500k, 450k lah. Kan 250k saja bayar dekat owner. So baki tu you boleh cashback kan lah. Okay. Selain daripada subsale, you boleh juga buat melalui bina banglo. So kena pastilah you ada tanah kan, ada tanah. Kemudian ada orang kata apa? Ada plan. So kelayakan mesti ada kan. So tapi kita nak cerita tentang cashback banglo ni, kita boleh adjust sampai 50% lah. Kan? So kalau kata you total beli tanah 100k. So you boleh buat rumah banglo 400k kan total. 500k kata, you boleh dapat 50% 250k cashback. Tapi macam saya kata, jangan tanya kontraktor lah. Kontraktor dia tak orang kita mahir dalam bidang-bidang loan tu. So you nak buat, kena buat dengan saya. Jangan marah saya kalau kata you buat dengan kontraktor, you hanya dapat 10%, 20% sebab markup kan. So markup ni tak banyak, dia 10% je. So dia ada benda-benda lain yang you perlu buat untuk dapatkan cashback yang banyak. So you kena faham. Ni proses ni hanya mortgage consultant macam saya yang faham. Tapi kalau saya cerita kan, kalau saya kata buat macam ni, ada you tak nak guna khidmat saya pun tak guna juga kan. Sebab kita hidup mesti ada upah kan. Saya pun tak kata saya tak tolong, tapi sekurang-kurangnya kalau you berminat buat macam ni, kita boleh bantu. Tapi yang penting kena ingat lah, tak kira lah you cash out berapa banyak pun, benda tu akan jadi memanjangkan lagi tempoh pinjaman. And then of course you punya orang kata total pinjaman hutang tu bertambah kan. So kalau kata you buat refinance atau you ambil cashback, you kena ada satu plan lain lah kan. Plan yang orang kata boleh jana duit untuk tutup hutang rumah seawal yang mungkin. So sebab tu saya suka bina banglo. Sebab apa? Sebab after you dapat 250k tu, you dah boleh jual balik dah banglo tu kan. 250k ni you boleh invest dulu. So bergantung kepada kelayakan lah kan. Kita nak bagi jalan ni terutama orang-orang yang tak ada cash. Orang yang tak ada cash, dia boleh orang kata dapatkan cashback yang banyak kan. So selalu saya buat dua ni lah, subsale dengan bina banglo. So yang dari maju tu saya bukan developer. Cuma kalau kata nak buat refinance pun boleh. Tapi macam mana kita nak tutup hutang awal, itu bergantung kepada kita punya kebolehan, kemampuan atau kepercayaan kita kepada jenis-jenis investment lah. Sebab macam saya kata, benda ni boleh buat tapi dia ada risiko-risiko dia yang tertentu. Okey, bagi siapa yang nak tahu lebih maklumat lanjut macam mana nak buat ni, boleh hubungi saya di WhatsApp lah, 0184640701 untuk kita check balik kan you punya kelayakan. So kalau dapat berapa, so apa step-step dia untuk tutup hutang awal, hutang refinance. Sebab hutang refinance tu tetap hutang kan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.